Okey cikgu, saya ingat cikgu boleh mulalah, dah ada 20 orang dah. Nanti masa kita tengah on, dia pun boleh masuk juga kan? Ya, boleh masuk. Okay. Saya ingat cikgu mulalah nah. Okey. Start nah. Okey. Okey. Okey, start nah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Puan Fariza binti Muhammad Akhir, pegawai pemulihan khas daripada Kota Star. Seterusnya saya dipahamkan juga ada pegawai-pegawai lain daripada sektor pembelajaran apa semua tu, jadi saya ucapkan jutaan terima kasihlah atas kita punya cadangan perkongsian pada hari ini. Dan seterusnya rakan-rakan guru pemulihan khas daripada PPD Kota Star yang orang kata apa, saya berharaplah ada sedikit benda yang kita boleh belajar daripada perkongsian pada pagi ni. Okay? Dan sebelum tu beberapa perkara lah saya nak maklumkan tentang macam contoh perjalanan kita punya online conference pada hari ini, iaitu yang pertama sekali sebenarnya kita ada banyak jenis-jenis yang kita boleh buat. Kalau selalu kita dengar yang Zoom apa semua tu kan, tapi hari ni kita pakai sebab ada isu berkaitan dengan keselamatan sikit, jadi hari ni kita pakai Microsoft Teams yang sebenarnya yang dibantu oleh rakan saya lah, seorang guru pakar, orang kata apa, ikon guru di teknologi pendidikan, iaitu Cikgu Aman daripada sekolah SMK Jenjarum lah, kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar. Jadi dia yang tolong set upkan kita punya mesyuarat meeting pada hari ini. So saya ucapkan terima kasih lah juga kepada Cikgu Aman sebab sudi orang kata apa, bantu kita di Kedah ni kan. Okay? Sebab saya pun macam tak berapa ada kepakaran yang tinggi sangat untuk benda gini. Jadi dialah tolong. Jadi sebelum saya teruskan dengan perkongsian saya mohon kalau ada guru yang baru join ke ataupun kalau ada yang tiba-tiba join tengah jalan nanti, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah minta dia orang offkan mikrofon dan juga offkan kamera lah. Tapi kalau macam Puan Fariza tu nak bagi on sedia pun tak ada masalah lah kan, sebab dia kira host lah untuk hari ni kan. Okay. Jadi seperti yang orang kata apa, daripada Puan Fariza hari tu, dia bincang dengan saya macam mana nak buat perkongsian dengan guru-guru di pemulihan khas mengenai flip classroom dan juga video making lah, yang mana saya combine dua-dua benda tu jadi satu perkara lah. Nanti saya akan explain satu-satu lah. Dan banyak benda ni saya buat daripada saya punya amalan saya sendirilah, saya dah buat. Jadi saya boleh share dengan cikgu-cikgu, orang kata apa, supaya mungkinlah boleh bantu cikgu-cikgu untuk buat video ke sepanjang tempoh PKP ni. Jadi ada something lah yang kita buat dan kita boleh guna semasa dan juga selepas PKP ni. Okay. So saya tanpa membuang masa, saya share saya punya skrin saya dengan cikgu-cikgu. Slide dia hari ni Okay. Okay, boleh nampak ke tak cikgu-cikgu saya punya slide ni? Boleh nampak? Okay Rimi, okay. Okay, thank you Cikgu Aman. Okay, so sebelum kita mula lebih lanjut lagi, saya nak cikgu-cikgu install satu apps nama KineMaster. Okay. Boleh tengok dekat Play Store lah. Yang ini kita akan guna sekejap lagi kalau sempat. Kita buat macam tutorial mudah macam mana cikgu nak gunakan KineMaster ni. Lepas tu yang kedua, sekejap lagi saya akan bagi, ada link kat bawah tu sebenarnya, bit.ly team Cikgu Tube tu untuk cikgu masuk dan ambil video daripada situ. Tapi cikgu tak payah, nanti saya akan hantar kepada Puan Fariza dan Puan Fariza akan masukkan dalam grup lah. Okay. Okay, so untuk pembikinan video PDPC, so nama penuh saya Cikgu Nur Helmi Abdul Muttalib daripada SMK Jerlun Kedah, sekolah dekat saja.
Dan selalunya orang kenal saya ni melalui saya punya blog lah, cikguhelmi.com. Saya memang banyak menulis tentang sains dan juga pendidikan. Lepas tu aktif juga di social media sebab saya nampak potensi media sosial tu untuk dikembangkan sebagai alat untuk kita educate orang lain, educate masyarakat. So saya gunakan Facebook, saya gunakan Instagram, so cikgu boleh follow lah. Semua saya gunakan Cikgu Hailmi, ejaan H-A-I-L-M-I, supaya senang follow lah. Boleh tengok dekat Twitter pun ada, dekat YouTube pun ada, okay. Dan tujuan penghasilan video ni sebenarnya ada banyak. Okey, ada banyak bergantung kepada cikgu punya tujuan lah, matlamat cikgu. Macam saya sendiri, saya gunakan video-video saya ni untuk yang pertama sekali saya kongsi saya punya amalan terbaik yang saya buat dalam bilik darjah lah. Sebab kebanyakan masa bila kita mengajar, kelas kita tu bersifat individu kan. Maknanya kita je tahu kita buat apa kat budak. Budak ada masalah macam ni, kita buat macam tu. Kita je yang tahu. Sedangkan kita tak pernah pun kongsi. Bukan tak ada kongsi lah. Kita kongsi dengan cara yang tak formal kan. Cerita-cerita gitu kat kantin, dekat bilik guru. Tapi kita tak pernah buat perkongsian yang orang kata apa proper lah. Okay, jadi saya nampak video ni boleh jadikan satu bahan untuk kita buat perkongsian. Yang kedua adalah bahan bantu mengajar. Ya, macam saya sendiri bila saya buat eksperimen, saya akan record. Sebab video tu saya akan gunakan dengan murid tahun depan tu bila saya minta mereka tengok dan mereka belajar dulu. Kita buat flip classroom. Maksudnya untuk tahun depan, video yang tahun ni punya saya akan guna kat budak-budak tu. Okey, hampa tengok, esok kita akan buat eksperimen macam ni. Dia jadi bahan bantu mengajar saya yang memudahkan lagi saya mengajar. Yang ketiga adalah sumber inspirasi. Ya, kadang-kadang bila kita share tu, kita buat video, kita share, rupanya cikgu-cikgu lain tu dia rasa teruja nak tiru. Yang satu yang bagus lah. Selain daripada kita buat aktiviti yang mungkin kita rasa simple, tapi sebenarnya dia boleh inspire cikgu-cikgu lain untuk buat juga benda yang sama. Barulah kita punya perkongsian tu jadi bermakna kan. Okay. Yang keempat adalah refleksi kepada amalan. Maksudnya bila saya buat tu secara tak langsung, saya sendiri pun memang saya reflect balik. Oh, rupanya cara macam ni lagi bagus. Oh, rupanya cara macam ni lagi bagus. So, itu adalah satu bentuk saya reflect dari saya punya PDPC lah. Yang kelima adalah dokumentasi. Maksudnya saya gunakan juga video-video ni sebagai satu bahan dokumentasi. Kalau dulu orang nak dokumentasi dalam bentuk buku, dalam bentuk file, tapi video pun adalah satu bukti lah ni kata kita dah menjalankan benda tu. Dan akhir sekali adalah satu aktiviti bilik darjah. Macam saya mengajar budak sekolah menengah. Jadi budak-budak saya sendiri pun kalau cikgu tengok gambar kat situ, budak saya memang antara salah satu dia punya aktiviti dalam bilik darjah dia adalah menghasilkan video. Okey, jadi mula-mula memang saya pun tak confident budak kita boleh buat ke tak boleh buat. Tapi sebenarnya cikgu bila saya try dengan budak saya, sebab Jerlun ni dia bukannya sekolah terpilih ke kat Kedah ni. Tak, sekolah dia kami ada anak murid 350 orang, 10 orang saja yang bukan B40 cikgu. Jadi lagi 340 tu semua budak-budak B40 yang anak-anak nelayan, anak-anak miskin kan orang kata kan. Tapi bila kita bagi benda-benda gadget macam tu, sangat terkejut cikgu sebab mereka boleh buat video yang jauh lagi bagus daripada kita. Dia sangat fluent dengan teknologi. So kenapa kita tak ambil peluang daripada situ kan? Okay, yang seterusnya adalah ini yang saya kata tadi, iaitu sebagai bahan bantu mengajar, iaitu flip classroom. Satu strategi ataupun pendekatan yang mana kita boleh gunakan ni untuk kita membina kemahiran 4K1N, iaitu kita tahu tu kemahiran PAK21 untuk murid kan. Dan dia lebih membantu guru ni selain daripada dia bagi benda tu, tapi dia boleh bagi benda-benda ekstra. Contoh macam bila saya buat flip classroom ni, automatik saya boleh rancang dalam kelas tu aktiviti kebat. Jadi itu antara kelebihan dia. Okay, so saya cerita kat cikgu,
apa kerangka ataupun konsep flip classroom ni. Okay. So konsep flip classroom ni dia ada 3 bahagian. Dia ada sebelum kelas, semasa kelas dan selepas kelas. Okay, sebelum kita buat apa? Sebelum kita bagi video kat dia cikgu. Macam saya kata tadi, budak saya bila saya nak buat eksperimen, mereka cukup malas nak membaca. Macam saya kata, okey esok kamu nak buat eksperimen, balik baca eksperimen tu pasal apa. Dia tak akan baca cikgu. Dia tak akan baca budak lah ni. Okay. Jadi saya duk tengok, lah kali saya masuk kelas, saya terpaksa buang masa 20 minit saya nak bercerita kat mereka. Nak kena basuh, nak kena buat tu, nak kena pergi angkat, nak kena... Jadi macam saya rasa buang masa. Jadi bila saya jumpa dengan strategi flip classroom ni, dia sangat bantu sebab saya bagi kat mereka eksperimen tu dalam bentuk video. Budak-budak slow ni kan dia suka tengok video, dia suka buka YouTube, suka main handset kan. Jadi saya bagi kat mereka dalam grup, jadi mereka tengok. Bila mereka tengok, okay, esok tu dia akan main baru buat eksperimen tu. Terus jalan. Saya tak payah buang masa dah 20 minit duk explain kat mereka, saya terus 5 minit saya ambil masa untuk saya tanya, okey, hampa tengok video dah semalam, okey, dia buat macam mana, suruh mereka cerita, lepas tu, okey, jom kita jalan. Okey, jadi benda tu lebih bagus sebab saya jimat 20 minit saya tadi, jadi 20 minit tu saya letak tak mana? Saya bawa pergi ke bahagian perbincangan. Bahagian perbincangan. So, bahagian perbincangan tu pada saya penting. Tapi sebelum daripada saya buat flip classroom ni, saya tak dapat buat. Pasal saya tak done. Kita duk bercerita apa semua, budak buat eksperimen, lepas tu masa habis. Tapi bila kita buat flip classroom, kita dah jimat dah 20 minit kat depan tu, kita terus jalan eksperimen. So 20 tu kita pergi letak dekat perbincangan, yang mana pada saya itulah fasa yang lagi penting. Dan selepas habis daripada kelas tu pun, biasanya kadang-kadang saya akan buat juga video kat mereka, saya akan bagi kat mereka sebagai ulang kaji dan juga sebagai rujukan mereka lah. Okay. Ini dia punya perbandingan cikgu antara kelas tradisional yang kita selalu buat, saya selalu buat, dan juga flip classroom lah. Okay. Iaitu macam saya kata tadi, persediaan sama tapi beza tang penerangan guru. Dulu kita duk spend masa 20 minit, tapi kali ni kita cuma guna 5 minit je untuk kita nak tanya balik, nak refresh balik benda yang dia video dia tengok kat rumah. Kemudian kita buat eksperimen. Eksperimen pun jumlah masa lebih kurang sama, 40 minit, 40 minit. Tapi cikgu boleh nampak dah kat situ apa beza dekat perbincangan dia. Perbincangan tu saya dapat ekstra banyak lagi masa untuk saya nak fikir ataupun saya nak bincang dengan budak pasal apa dia berubah, pasal apa dia tak berubah. Benda-benda yang itu lebih kepada kebat murid lah. Okay. Dan cikgu nampak kan kepentingan dia kan. Maknanya cikgu dah boleh settle sebahagian daripada kelas cikgu tu di rumah melalui tontonan video. Tapi kita nak guna video mana? Sebab kita tak ada video. Nak cari dekat YouTube, adalah video tapi mungkin tak sesuai dengan benda yang kita nak mengajar kan. Jadi secara tak langsung kena ada video kita sendiri ataupun sekurang-kurangnya video yang Malaysian content. Malaysian content. Sesuai dengan konten Malaysia. Jadi barulah kita boleh guna video tu untuk anak murid kita, betul tak? Kalau tidak terpaksalah duk pakai video orang putih, duk pakai video yang kadang-kadang kita rasa bagus tapi sayang tak ada versi Malaysia kan. So sebab itulah cikgu kena belajar buat video juga. Okay. So untuk cikgu nak mula, cikgu ada, kita mula dengan apa alat yang kita nak guna. Okay. So cikgu mungkin kata, oh saya tak ada kamera mahal lah apa, cikgu tak apa, tak payah bimbang. Kalau cikgu tengok yang atas sekali tu kan, kalau yang besar tu, okay. Yang tu kalau cikgu ada duit 60,000, cikgu tak tahu nak buat apa, cikgu bolehlah beli. Kan? Maknanya kalau lah kot dah tak tahu, ni tahap orang buat filem cikgu. Kalau cikgu kot ada macam saya kata tadi lah, 60,000 tak tahu nak buat apa, bolehlah beli kamera tu. Okay. Lepas tu kita selalu tengok video kamera kan, orang selalu bawa. Kalau dulu memang sangat trend benda ni. Tapi lah ni tak ada dah, tak ada orang pakai dah. Antara teknologi yang dah orang panggil, kalau istilah pendidikan digunakan yang telah dijahanamkan lah. Ataupun kalau cikgu perasan, ada beberapa teknologi dia panggil destructive teknologi yang bila dia wujud saja dia menjahanamkan teknologi-teknologi yang sebelum tu. Contoh dia macam komputer. Bila ada komputer saja orang dah guna itu contoh destructive teknologi. Okay. Lepas tu kita ada DSLR.
Kamera yang tukang kantor tu. Kemudian kalau macam saya dulu, sebab saya sebelum ni saya mengajar di Sarawak. Saya mengajar di Sarawak 8 tahun daripada 2007 sampai 2014. 2015 tu baru saya balik ke SMK Jerlun. Jadi video-video saya sebelum tu masa saya kat Sarawak, kebanyakan dia saya gunakan di SLR lah. Saya action camera ni kalau senang bahasa dia orang selalu guna GoPro lah. Orang selalu sebut GoPro. Kemudian kita ada kamera compact. Kamera yang biasa lah. Ini pun antara saya rasa kamera yang akan lenyap lah satu hari nanti lah. Okay, sebab kita dah ada apa? Ni kita dah ada smartphone. Okay. Pasal apa saya tunjuk Huawei Mate 20 ni? Sebab ni lah handset yang saya guna sekarang untuk buat video saya. Okay. Sebab masa saya buat video guna DSLR tu, kalau cikgu tengok DSLR ni kan dia dengan bag dia lah, dengan kantor dia lah, apa semua nak kena heret usung sana usung sini. Bila saya travel ke apa ke, kursus ke, saya kena bawa berbag-bag. Bag laptop, bag kamera, bag baju, bag apa semua. Jadi saya rasa macam saya tak mau. Saya nak benda yang lebih mobile. Benda yang senang saya bawa pergi ke mana-mana. Ada saya nampak saya boleh terus shoot. Ada nampak saya boleh terus rakam. Jadi saya rasa saya beralih kepada penggunaan smartphone lah. Itu yang lebih saya suka lah. So saya cari Huawei ni sebab memang bila saya survey antara masa tu, masa dia keluar ni, dia antara yang ada teknologi yang bagus lah, terutamanya dari segi video. Okay, sebab video dia memang dia boleh stabil, dia boleh stabilize. Maknanya kalau cikgu berjalan pun, kalau cikgu record, dia tak akan nampak goyang tu teruk sangat. Dia dah ada teknologi built-in punya, jadi sebab tu antara sebab saya beli, sebab saya nak guna phone saya untuk buat video. Okay. Selain daripada tu, cikgu boleh gunakan juga beberapa aksesori sebab dibantulah kan supaya cantik lagi. So cikgu boleh beli tripod, cikgu boleh beli monopod. Monopod ni biasanya kalau kat tempat kenduri yang cameraman duk guna untuk DSLR depa tu, depa pakai monopod lah kan. Sebab kadang-kadang depa lenguh, so depa bawa yang tu saja. Ataupun untuk cikgu yang nak nak guna handset tapi macam tak stabil. Okay, so cikgu boleh gunakan gimbal tu lah. Yang famous dia orang duk pakai DJI Osmo. Tu jenama dia lah. Okay. Kemudian ada selfie stick. Sebab asyik duk record, ada muka orang je lah ni. Record bagi ada muka kita sama. So kena guna selfie stick lah. Dan untuk kualiti suara yang lebih baik, so saya cadangkan cikgu gunakan mikrofon. Sebab kadang-kadang bila kita record pakai handset ni, dia dengar bunyi noise, bunyi bising kat belakang-belakang tu, lah kali suara kita nak cakap tu tak dengar. Lagi-lagi kalau kita nak record benda tu daripada jauh. Contoh, dia duduk lebih kurang tak jauh sangat pun. 2 meter, 3 meter daripada kita pun, bila dia buat video, kita dah tak berapa nak dengar suara dia dengan jelas. Sebab dia tutup dengan bunyi noise kat belakang. So saya cadang beli mikrofon. So ni antara kalau mungkin cikgu berhajat nak beli kan, aksesori tambahan. So cikgu boleh tengok situ, yang kiri sekali tu RM39 tu, yang ini memang nama apa? Tripod yang saya pakai lah. Saya suka dia. Bukan saya jual cikgu. Yang ini tak ada satu pun saya jual. Cikgu boleh pergi beli, cari sendiri sebab biasa kalau saya recommend ni, ramai cikgu-cikgu dia rasa macam excited dia nak beli. Jadi dia tak tahu beli mana, so saya bubur siap-siap kat sini sekali dengan nama dia. RM39 je cikgu. Saya suka dia sebab yang pertama, dia boleh tarik bagi panjang lagi tu sebenarnya kalau cikgu tengok. Dia boleh jadi selfie stick jugalah. Lepas tu dia ada kaki kat situ, jadi kita boleh letak kalau kita pergi family punya travel, kita nak tangkap gambar, tak ada orang tak nak tolong kita, so kita boleh pakai yang ini je cikgu. Dan bagusnya kalau cikgu tengok kat bawah tu dia ada macam bluetooth tau. So cikgu boleh connect pakai phone cikgu dan cikgu boleh control daripada jauh. Itu yang bagus. Okay. Dan satu yang feature dia paling saya suka sebab dia boleh
lock dekat bahagian kepala dia tu. Kalau cikgu tengok atas tu dia macam ada tomboy sikit kan. So tombol tu dia boleh lock kat situ supaya kita punya handset tu dia jadi tak meleweh lah. Dia jadi cantik kan, boleh record elok. Okay. Lepas tu kalau cikgu yang jenis suka melukis, cikgu buat anyaman nak tunjuk tangan saja. So cikgu boleh beli yang tengah tu cikgu. Okay, flexible long arm tu. Yang ini biasanya orang guna untuk tangkap gambar makanan. Ataupun kalau cikgu pendidikan seni kan, cikgu duk tengok yang mereka duk melukis tu pakai tangan, nampak tangan lukis-lukis. Biasanya dia pakai yang ini supaya dia boleh pegang, boleh hold kita punya kamera tu. Lepas tu, kemudian yang akhir sekali yang mikrofon tu lah, iaitu Boya tu, nama dia Boya BYM1, kod dia cikgu boleh belilah dan dia boleh, kalau cikgu tengok wire dia tu panjang, memang boleh tarik lah, boleh tarik pergi ke belakang. Okay, so ni cadangan saya kalau cikgu rasa cikgu nak invest untuk video, so cikgu boleh beli alat-alat ni lah. Okay. Jadi satu lagi kemahiran yang cikgu kena ada adalah kemahiran storytelling, iaitu penceritaan. Takkanlah kita buat video ni tiba-tiba tunjuk tu, tunjuk ni, tunjuk tu, tak tahu kan. Jadi kita kena ada kemahiran penceritaan. Maknanya kita bahagikan kita punya video tu kepada 5 perkara. Mula, lepas tu ada konflik, ada climax, ada peleraian, ada tamat. Kalau cikgu tengok filem ke, cikgu tengok iklan ke, apa-apa pun semua dia gunakan konsep ni juga. Dia mesti ada mula, lepas tu dah start dengan konflik. Dah start dengan konflik, lepas tu climax, memang bergaduh betul-betul. Lepas tu ada peleraian. Peleraian tu dia akan menyelesaikan konflik tadi. Contoh dia konflik tadi, mereka berebut tapak nak menjual goreng pisang. So dekat peleraian tu mesti dah isu tu diselesaikan kat situ. Okay, dan akhirnya tamatlah. Okay. Kalau untuk video saya, untuk video PDPC ni kan, video pengajaran, biasanya saya bahagikan kepada 5 perkara. Okay, saya bagi kepada 5 perkara. So yang pertama tu saya akan perkenal diri. Hai, saya Cikgu Helmi. Macam tu, lepas tu, okay, apa khabar nak murid semua? Okay, itu fasa pertama. Yang kedua, saya akan nyatakan objektif pembelajaran. Maksudnya daripada video tu, apa yang patut budak tahu sebenarnya? Saya akan clarify. Maknanya mereka dah clear. Mereka tengok video ni, mereka kena tahu proses fotosintesis. Dia kena tahu apa bahan, apa hasil. Jadi budak clear. Yang ketiga adalah pengisian. Kita ceritalah. Kita cerita, fotosintesis adalah proses apa. Ini adalah contoh gambar. Kita cerita yang itu, apa dia punya penerangan kalau ada eksperimen ke, aktiviti ke apa, kita buat masa tu. Dan kemudian yang keempat, kita buat kesimpulan. Rumuskan balik cikgu. Maksudnya, okey anak murid, hari ni kita dah belajar tadi ada 3 perkara. Okey, A, B, C. Lepas tu, barulah kita buat penutup. Penutup ni macam kita kata, okey sampai kita jumpa lagi, bye. Macam tu, okey. Kemudian kita ada storyboard. Storyboard ni macam idea yang kita visualkan lah. Maksudnya cikgu kata cikgu nak buat, cikgu nak menunjukkan katakan murid berada di kantin. Macam mana? Cikgu nak tunjuk muka dia besar ke? Cikgu nak tunjuk separuh badan ke? Cikgu nak tunjuk dia tengah berdiri ke? Dia duduk ke? Itu yang kita terjemahkan dalam storyboard. Cikgu kata cikgu nak tunjukkan 2 pelajar sedang berbual. Dia berbual macam mana? Depan berdepan ke, belah sebelah ke, kita nak tunjuk dia dari depan ke, kita nak tunjuk dari belakang ke. So itu yang kita gambarkan pada kita punya storyboard. Dan cikgu jangan bimbang kalau cikgu tak pandai melukis, cikgu boleh lukis je pakai orang lidi. Boleh juga. Janji yang penting dia punya storyboard ni adalah cikgu boleh nampak idea dia tu lagu mana. Cikgu punya cerita tu cikgu nak buat lagu mana. Maksudnya kalau kita buat video PDP pun, macam saya buat video PDP pun, yang pertama tu saya akan tunjuk bahan dulu kan. So itulah yang kita lukis bahan dulu. Lepas tu kita tunjuk eksperimen, budak duk tengah pegang bahan ke. Lepas tu kita zoom sikit kat tangan dia kan. Abang nak tunjuk dalam tabung uji tu ada apa. So itu yang kita lukis dalam kita punya storyboard. Dan adakah benda ni wajib cikgu? Sebenarnya tak wajib pun. Kalau cikgu dah ada idea tu dalam kepala, so cikgu boleh terus shoot saja. Tapi kalau mungkin cikgu baru nak mula, cikgu nak nampak idea dia tu dengan lebih jelas secara visual, so cikgu lukis lah. Okay. Dan kemudian yang ini adalah teknik kamera. Teknik kamera dia ada banyak cikgu. Dia ada
dari segi saiz, dari segi sudut dan juga dari segi gerakan kamera. Okay. Kalau saiz tu kalau cikgu tengok dia ada macam-macam jenis saiz. Ada yang kita nak tunjuk satu badan kecil saja pun ada, boleh. Kita nak tunjuk zoom muka dia, mata dia saja pun boleh. Ini tak perlu. Pada saya kalau cikgu nak buat contoh cikgu nak berlakon, bukan nak berlakon lah, nak buat video yang cikgu bercakap dengan murid. So saya rasa kalau cikgu buat pakai kat situ, tengok kod MLS dan juga MS tu pun bagi saya dah cukup lah. Kalau MCU tu lagi besar sangat kot, muka duduk dalam kamera kan. Okay, so MLS dengan MS tu bagi saya dah cukup lah, half body lah orang panggil kan. Okay, kemudian angle. Angle ni maksudnya sudut yang kita nak tunjukkan. Biasanya kalau kita tangkap gambar ataupun kita buat video, kita buat eye level lah cikgu. Kita ambil daripada dia punya mata dia saja. Kalau dia tengah duduk, so kita kena rendahkan sikit kamera kita. Kita jangan duduk cunggik tu. Lagi dia nampak macam daripada atas ke bawah. So cikgu ambil daripada arah mata. Kamera tu mesti duduk dekat arah mata dia. Barulah nampak elok. Okay. Ataupun kita ada tujuan. Macam contoh kita nak tunjuk dia ni orang yang kena bully. Orang yang lemah. So kita akan ambil daripada atas turun ke bawah. Yang itu dia panggil high tu cikgu. Cikgu tengok dekat short angle. Kat situ dia tulis high tu kita nak tunjukkan yang itulah. Kamera kita angkat sikit. Mata dia ke bawah, jadi dia akan nampak seolah-olah macam dia ni orang yang lemah, orang kena bully. Okay. Kalau nak tunjuk orang yang membuli pula, orang yang lebih berkuasa, so cikgu ambil low tu cikgu. Kita ambil daripada bawah naik ke atas. So kat situ dia akan nampak macam dia ni orang yang gagah, orang yang lebih superior. Itu daripada segi video lah, daripada segi teknik filem. Okay. Kemudian gerakan kamera, cikgu tengok sebelah kanan. Iaitu gerakan kamera. Macam mana nak gerak kamera sebenarnya? Okey. So nak gerak kamera tu sebenarnya cikgu saya berhenti dulu kita, bukan berhenti. Kita stop dulu saat kita punya kita punya sharing tu. Saya nak tunjuk kat cikgu macam mana kalau kita nak okey Sat saya nak stop presenting macam mana ni? Dah nampak muka saya ke? Nampak. Nampak muka saya? Ya. Okey. Okey. So saya nak tunjuk sikit macam mana gerakan kamera cikgu. Okey, gerakan kamera dia kita boleh ambil daripada kiri mai kanan. Macam tu. Okey. Saya pakai handset lah. Okay. Ni kita nak gerakkan kamera kan. So kita ambil daripada kiri mai kanan tu satu. Ataupun kanan mai kiri. Dua. Lepas tu kita boleh ambil daripada zoom in. Zoom out. Okay dah. Satu zoom in. Satu zoom out. Okay. Lepas tu kita boleh juga daripada bawah kita naik ke atas. Macam kita ambil bangunan kan. Lepas tu kita ambil daripada atas ke bawah sama juga. Kita ambil bangunan tinggi, kita nak tunjuk langit ke apa ke kan. Okay. So yang itu. Ataupun paling mudah cikgu nak buat adalah dengan cara cikgu letak macam ni je. Statik je. Cikgu letak statik saja. Jadi nak record dia 8 saat je konsep dia cikgu. Konsep dia 8 saat. Cikgu rakam 8 saat. Okay dah stop. Okay pergi ambil tempat lain pula. Ataupun ambil aksi lain pula yang kita nak tunjuk kat budak kan. Okay. Itu dari segi ni lah. Okey, saya tunjuk. Boleh nampak slide saya? Nampak. Nampak slide Ya. Okey, terima kasih. Lepas tu, selain daripada tu, beberapa kemahiran yang cikgu bukan kena tahu lah. Maksudnya macam nak bagi cantik lagi lah video cikgu. So, cikgu boleh gunakan kemahiran fotografi ni iaitu dia panggil rule of third. Iaitu bila kita tangkap gambar, macam mana kita nak bagi gambar kita nampak cantik. So kita bahagikan kita punya gambar tu kepada 9 kotak. Bahagi kepada 9 kotak dan subjek kita ataupun objek yang kita nak highlight kat situ kita letakkan pada persilangan dia. Contoh macam yang gambar serigala ni, saya letak kat persilangan di sebelah bawah kan. Barulah gambar tu nampak macam
nak tangkap gambar sampan ni. Okay. Saya nak tangkap gambar sampan. So sampan tu saya letak kat bawah, saya nak highlight kat situ. So saya letak kat persilangan di bawah tu. Okay. Sama juga yang ketiga, saya nak highlight kat situ gambar pokok tu. So saya letak dekat persilangan sebelah atas tu. Jadi gambar kita nampak cantik kan, nampak macam meaningful. Nampak macam ada cerita kat situ kan, daripada kita duduk letak tengah aja. Kita tangkap gambar, kita letak orang tu duduk kat tengah. Tak, kita boleh main sikit, letak kat atas ke bawah. Dan kalau cikgu perhati, bahagian atas dengan bahagian bawah tu dia nampak macam sama banyak. Jadi nampak macam stabil je gambar kita kan. Tak ada lah rapat atas sangat ke rapat tepi ke kan. So cikgu boleh gunakan rule of third ni lah. Untuk konsep video pengajaran, dia ada banyak cikgu yang cikgu boleh try sebenarnya. Yang pertama konsep whiteboard. Whiteboard ni paling mudah lah. Cikgu cari tempat yang ada lighting yang bagus. Macam gambar yang saya bagi ni tak berapa bagus sangat. Dia mungkin dia buat dalam bilik ataupun dia buat waktu malam. Jadi kalau cikgu nak cantik, cikgu buat waktu siang. Cikgu cari yang ada natural lighting lah. Maksudnya yang kita pakai cahaya daripada luar kan. Jadi barulah nampak kita punya whiteboard tu nampak lawa. Yang ini senang je, cikgu letak whiteboard, cikgu lukis lah kat situ, tulis, bercerita, bagi nampak tangan apa semua tu kan. Okay, tu satu. Yang kedua, konsep hosting. Hosting ni kita pakai macam kita bercakap, macam YouTuber banyak guna kan. Mereka pergi duduk depan kamera, lepas tu mereka bercakap lah, komen lah pasal apa. So cikgu pun boleh gunakan macam ni lah. Tapi biasanya cikgu-cikgu kita ni dia malu depan kamera. Okay, maksudnya dia bukan semua orang reti nak bercakap lah sebenarnya depan kamera ni kan. Okay. Lepas tu kita ada juga video yang style animasi. Animasi cikgu boleh gunakan Powtoon. Ini online punya software lah. Powtoon ataupun Video Scribe. Video Scribe. Okay. Itu pun sama. Cumanya kalau cikgu nak guna untuk trial free. Tapi kalau cikgu nak guna untuk orang kata apa, nak guna untuk beberapa kali dan cikgu nak guna untuk nak buang dia punya watermark tu, tak mau dia punya logo-logo tu, cikgu kena bayar lah. Okay, kena bayar. Okay. Seterusnya aktiviti PDPC, macam ni style saya punya lah. Bila saya buat aktiviti saya akan record. Sebab saya tahu ada cikgu yang dia akan guna video-video tu untuk mengajak budak dia. Jadi saya buat, bukan kerana saya bagus pun, tapi kerana macam saya kata tadi, saya nak gunakan bahan tu sebagai refleksi untuk saya juga. Okay. So, saya record dan kemudian saya masukkan juga nota-nota kat situ. Jadi, selain daripada kita boleh share kita punya aktiviti dengan murid, kita boleh share juga video tu sebagai nota untuk murid kita. Itu yang saya kata tadi lah kan. Tu, buat video ni tak rugi sebenarnya cikgu. Okay. Kemudian dia ada konsep green screen. Green screen, cikgu nampak ada cikgu kat situ. Cikgu Romi ni kan, kalau ada yang cikgu yang kenal lah, dia sangat famous lah buat kat YouTube tu banyak. Video dia dapat 4,000. Okay. Video matematik. So kalau cikgu tengok dia pakai baju merah tu kat situ, belakang-belakang dia tu kan nampak macam ada whiteboard lah apa. Sebenarnya bukan whiteboard. Belakang tu semua color hijau je cikgu sebenarnya. Green screen. Okay. Bila masuk dalam komputer, dia gantikan tu saja. Okay, so yang ni yang kita akan belajar lagi. Memang mudah cikgu pun saya yakin cikgu boleh buat punya hari ni lagi. Okay, cikgu install, jangan lupa cikgu install dulu KineMaster. KineMaster dekat cikgu punya phone. Lagi kita akan try. Lepas tu lagi saya akan hantar satu klip dekat kepada Puan Fariza. Nanti Puan Fariza akan forward kepada cikgu dalam grup lah. Okay. Kemudian akhir sekali adalah konsep video yang cikgu boleh buat adalah digitizer dan juga digital ink tu lah yang biasa kita duk dengar orang duk buat tu. Cikgu ni nama dia Cikgu Hayati ya. Saya tak tahu cikgu kenal ke tak. So dia akan buka satu software dekat dia punya phone. Lepas tu dia akan lukis, tulis kat situ matematik punya. Lepas tu dia akan record. Dan kemudian dia akan upload masuk dekat YouTube. Dan cikgu tahu tak kisah Cikgu Hayati ni? Cikgu Hayati ni dia buat video tu semasa dia terlantar sakit kanser nah. Okay, terlantar sakit kanser. Jadi dia tak boleh pergi ke sekolah. Dia buat video lah kepada anak-anak murid dia. Dan masa tu orang tak kenal dia. Dia anak murid dia saja yang kenal. Dan bila dia meninggal dunia, saya ingat saya tahun lepas kot kalau tak salah saya.
meninggal dunia, anak murid dia masukkan video-video dia dalam Twitter. Masukkan dalam Twitter dan benda tu viral. Barulah orang kenal dia. Tu dia. Itu yang kadang-kadang bila saya ni buat video ni, kadang-kadang saya duk fikir, kadang-kadang kita tak sangka benda-benda lagu tu lah mungkin lah orang kata apa nak jadi kita punya bekal ke depan nanti kan orang kata kan. Jadi saya tengok benda yang berlaku dekat Cikgu Hayati tu, saya rasa macam ini mungkin satu lagi peluang untuk kita orang kata apa, cari lubuk kita mengutip pahala lah. Okay. Dan kalau cikgu yang mungkin dah excited tu nak buat video, okay, kita ada banyak cikgu aplikasi sebab saya punya perkongsian ataupun fokus saya kebanyakan dia pada penghasilan video dengan menggunakan smartphone. Sebab saya, macam saya kata tadi, saya malas nak buka laptop, malas nak transfer lah, apa payah kan. Jadi kita record sebab benda yang kita bawa pergi ke mana-mana ni phone kita. Jadi kita record dan terus kita boleh edit, masuk terus dalam YouTube. Senang kan? Okay. So aplikasi yang cikgu boleh guna kat sini banyak sebenarnya. Filmora Go, KineMaster, Viva Video, Power Director, semua benda ni ada dekat cikgu punya Play Store. Cikgu boleh download. Boleh try mana yang cikgu rasa lebih mudah dan lebih senang cikgu nak edit. Tapi kalau macam saya mula-mula saya berkenalan dengan video-video ni, saya buat pakai Viva Video. Viva Video ni dan saya siap beli lagi. Saya beli lagi apps dia sebab saya rasa bagus. Dan dia tak funky sangat lah. Maksudnya kita pakai basic sebab saya buat video mengajak kan. Video mengajak ni mana payah nak buat efek terbang sana terbang sini kan. Jadi kita pakai yang mudah saja. Kita pakai yang orang kata apa? Yang basic. Yang basic. Lepas tu bila saya rasa macam saya nak cuba benda lain, saya jumpa Quick. Quick yang cikgu nampak logo hitam tu, Quick tu. Yang ini pun mudah sebenarnya cikgu. Terutamanya cikgu yang suka duk rakam majlis-majlis kat sekolah. Kalau majlis-majlis kat sekolah tu, cikgu pakai Quick ni memang saya sangat recommend cikgu. Okay. Dia cikgu record je macam konsep yang saya ajar tadi, 8 saat, kurang daripada tu lagi bagus. Lepas tu cikgu buka Quick ni, cikgu bubuh pilih je klip yang cikgu dah record tadi tu, cikgu tekan ikut nombor. Lepas tu cikgu pilih dia punya template. Lepas tu siap cikgu. Memang sangat mudah. Quick tu. Kalau cikgu pi berjalan ke travel ke, cikgu nak nampak canggih video cikgu tu, cikgu pakailah Quick tu. Okay. Dan kalau untuk saya suka guna satu lagi KineMaster. KineMaster ni kira saya baru berkenalan lah. Dan saya suka sebab dia pun sangat mudah bagi saya. Dan very powerful. Very powerful. Dia sangat power. Boleh buat macam-macam termasuk green screen. Sebab lah ni orang duk gila buat green screen tu. Sebab video dia akan lebih bagus lah pada saya. Jadi saya tengok KineMaster ni antara aplikasi yang mudah kita nak gunakan green screen dia tu. Okay. Okey, sekarang masa untuk tutorial menghasilkan video green screen, okey. Tapi sebelum tu saya tak mau ni dululah, saya nak tanya cikgu. Cikgu dah ready ke belum dengan KineMaster tu? Sebelum kita start tutorial tu, cikgu. Belum lagi. Ada cikgu-cikgu? Apa dia Puan Mariza? Tak masuk lagi, tak install lagi. Oh, tak install lagi ya? Okey. Boleh, kita sambil-sambil tunggu tu. Kalau ada cikgu-cikgu yang nak tanya soalan, saya cadangkan cikgu boleh tanya sekarang lah. Cikgu boleh buka mic, lepas tu cikgu tanyalah. Saya cuba jawab. Sementara kita menunggu rakan-rakan guru install KineMaster tu. Sambil tu juga saya akan hantar dekat Puan Fariza lah untuk video yang saya kata tu nah. Okey, ada cikgu-cikgu yang nak tanya soalan lah.
Okey, Puan Fariza. Okey, Puan Fariza, saya dah forward ke Telegram. Okey. Masuk Saya dah forward ke Telegram, nanti mungkin Puan boleh forward ke cikgu-cikgu lah sebelum kita guna. Alright. Okay, cikgu-cikgu lain ada nak tanya soalan tak? Jangan lupa cikgu tutup mic, mic dan juga cikgu punya kamera supaya kita tak dengar bunyi banyak lah sangat. Okay. Ada tak nak tanya soalan ataupun kita mungkin boleh start dah dengan KineMaster. Selagi cikgu boleh buka mic lah. Kalau cikgu nak tanya sepanjang saya tu boleh saya slow sikit ke apa ataupun laju sikit ke macam mana ke. Okey, boleh cikgu? Dah sedia? Okey, saya buka balik slide . Boleh nampak slide saya tak? Saya nampak. Nampak slide Ya. Okey, so kita mulakan dengan tutorial dia Okey, ni logo KineMaster. Okey, so yang pertama cikgu-cikgu boleh buka dulu aplikasi KineMaster. Dia akan keluar macam ni. Okey, boleh? Okey, lepas tu cikgu nampak ada butang kan kat situ kan? Nampak ada butang kat situ. So cikgu boleh tekan butang yang ada macam papan orang dah buat filem tu kan? Yang ada butang plus tu cikgu tekan kat situ. Nanti dia akan keluar macam ni cikgu. Dia akan keluar 16.9.916.11. Okey. Kalau cikgu nak buat video untuk cikgu nak upload dekat Instagram, cikgu pakailah format 1:1 tu. 1:1. Tapi biasa kita nak buat video, kita akan record 16:9. 16:9. Yang itu sesuai untuk semua paparan lah. Termasuk paparan handset, paparan TV, paparan laptop, kita pakai 16:9. Okey, boleh? Cikgu-cikgu kalau ada yang nak tanya soalan, cikgu boleh buka mic tanya saya terus. Okey, yang ketiga, cikgu pilih media. Bila dah terbuka dia akan jadi macam ni. So ada kat situ butang tulis media. So cikgu tekan media. Okay. Kemudian cikgu pilih background. Cikgu tengok kat situ ada folder dia tulis background. So cikgu boleh pilih kat situ background. Dan dia ada banyak lah cikgu. Dia ada banyak. Jadi cikgu pilihlah mana background yang cikgu berkenan. Macam saya nak ambil kat sini, saya nak ambil duduk atas gunung tu kan. Okay, so saya ambil kat atas gunung tu. Okey dah semua cikgu-cikgu. Saya tak dengar suara siapa pun ni. Okey. Yang lain okey ke? Cikgu yang ni kalau nak download KineMaster tu agak lambat, so kita follow dulu slide boleh kan? Tak pergi dia ganggu. Boleh. Sekejap kita ni balik kan. Ya. Okey. So saya pilih background. Saya pilih background, saya ambil lah cikgu nak ambil background mana pun. Lepas tu bila dah pilih background, dia boleh tekan kat situ layer. Dia tekan layer kat situ, kita dah ada background atas gunung tu, tekan layer. Bila cikgu tekan layer, dia akan keluar kat situ ada sub menu lain. Dia ada situ media, effect, overlay, text dan handwriting. Okay. So cikgu tekan media pula kat situ. Lepas cikgu tekan layer, cikgu tekan media. So bila tekan media, dia akan pergi ke tempat untuk cikgu pilih. So pilihlah video yang saya bagi kat cikgu tadi. Video yang saya bagi kat cikgu tadi, video hijau tu yang ada green screen. Kalau yang green screen ni sebenarnya saya buat di sekolah.
Sekolah saya memang ada satu bilik untuk PK21 dan dalam tu memang kami ada sediakan green screen. Green screen. Senang saya nak buat apa dengan budak-budak. Kemudian bila cikgu dah nampak dah video tu duduk kat situ, cikgu nampak sebelah kanan kan? Sebelah kanan tu dia ada menu yang cikgu boleh scroll. Cikgu boleh scroll naik atas. So dia ada ini animation, overall apa semua tu. Cikgu scroll kat bawah dia ada tulis situ chroma key. Chroma key. Okay. So cikgu ambil kat situ. Bila cikgu ambil kat situ dia keluar macam ni. Dia keluar situ tulis butang enable. So cikgu tekanlah butang enable tu. Tekan butang dia. Bila tekan tu automatik dia gambar tu. Cuba tengok cikgu dia jadi macam mana. Dia jadi macam kelabu-kelabu. Hijau tu habis hilang kan. Okay, saya tengok balik. Nampak? Tekan je butang enable terus jadi lagu tu. Saya ulang balik. Ni yang hijau. Bila tekan terus jadi macam tu. Ni hijau. Tekan jadi macam tu. Okay. So muka budak tu nampak kelabu lah. Tak jelas lah apa semua kan. So cikgu tengok bawah tu dia ada setting dia. 28 dengan 50. So cikgu boleh adjust lah. Bila cikgu buat. Cikgu boleh adjust. Sampai cikgu dapat hasil yang cikgu nak lah. Okay. Macam contoh bila saya setting kat sini. 40. Saya terus dapat muka mereka pun clear. Lepas tu dia potong tepi-tepi tu semua cantik. Okay, automatik cikgu. Cikgu tak payah duk fikir nak potong lagu mana. Dia akan buang terus je kalau hijau tu. Okay. Dan lepas tu kita tengok dia kecil kan. Saiz tu kecil. So kita tekan dulu kat dia sekali. Nampak dalam kotak merah tu. Kita tekan kat dia sekali. Dia akan keluar macam tu lah. Ada garis-garis yang putih tu. Lepas tu kita resize lah. Kita resize sama je. Macam cikgu cikgu tekan dua jari tu kan. Cikgu buka lah nak bagi besar kan, nak bagi kecil ke apa ke kan dekat handset cikgu. So kita adjust lah supaya gambar tu sesuai dengan latar, sesuai dengan saiz kita punya video. Okay. Lepas tu siap. Okay, mudah saja cikgu sebenarnya. Kalau cikgu nak buat dalam kelas pun boleh. Cikgu beli kain hijau saja. Cikgu beli kain hijau. Hijau fluorescent hijau fluorescent. Lepas tu cikgu letak dekat dinding. Cikgu suruh budak pergi berlakon depan tu. Lepas tu cikgu record. Cikgu buat macam ni. Buatlah mereka berlakon dekat lautan ke. Mereka berlakon dekat Paris ke. Mana-mana apa cikgu boleh letak. Cikgu download je. Cikgu buat macam saya ajak tadi. Okay. Kalau cikgu dapat buat masalah ni juga, tanya sebab dah siap. Hari tu saya buat webinar dengan Cikgu Tiuk, memang siap. Ramai juga yang siap. Saya minta mereka share dekat dalam grup. Lagi pun untuk kumpulan guru yang hari ni, guru pemulihan khas ni, cikgu boleh share. Cikgu dah siap tu, cikgu share dalam grup. Nanti saya nak minta Puan Fariza forward kat saya hasil-hasil kerja cikgu. Okay, cikgu guna kreativiti cikgu. Okay. So apa tips untuk cikgu nak hasilkan video-video yang bagus ni cikgu? Video-video yang bagus. So banyak sebenarnya. Tapi daripada saya punya saya punya pengalaman saya buat video, yang pertama bila saya buat video saya akan gunakan bahasa yang mudah. Bahasa santai dan sampai. Maksudnya orang suka dengar kita berceloteh. Kalau cikgu tengok video-video yang duk viral lah ni pun sebenarnya, kalau kita tengok kadang-kadang mereka edit biasa je cikgu, tak cantik pun kan. Tapi disebabkan orang suka dengar dia duk bercakap tu kan. Macam dia lucu, dia bahasa tu macam bahasa kita senang faham kan. Kita buka video pun dengar pun kita tak payah nak fikir ni guna perkataan apa, dia bercakap bahasa tinggi ke tak. Okay. So itu konsep dia. Yang kedua, cikgu buat branding cikgu. Cikgu buat branding. Maksudnya bila cikgu buat, macam mana nak bagi tahu kata video ni video, ni video Cikgu Helmi. Ni video Cikgu Siti. Ni video Cikgu Alice. Contoh kan. So kita buat tagline kita kan. Macam contoh, okay jom cemerlang sama-sama. Okay jom hebat. Macam mana cikgu create cikgu punya branding tu. Okay. Lepas tu branding ni tak semestinya itu saja. Dia boleh juga macam cikgu gunakan lagu yang sama je setiap kali. So orang dengar lagu tu orang dah tahu. Oh ni video Cikgu Abu contoh. Okay. Itu contoh branding. Cikgu bila cikgu nak brandkan diri cikgu tu sebagai cikgu pemulihan khas. Okay. Satu lagi, kalau cikgu gunakan lagu ke apa ke, make sure lagu tu tak ada copyright lah cikgu.
jangan duk pakai lagu Siti Nurhaliza ke, lagu Britney Spears ke apa ke. Sebab bila cikgu pakai lagu-lagu tu, nanti cikgu nak, cikgu payah lah. Cikgu susah nak share. Cari lagu free. Cikgu pergi dekat YouTube tu, cikgu tengok banyak lagu-lagu yang free yang tak ada copyright. So cikgu pakai lagu yang macam tu. Okay. Yang ketiga, gunakan konsep KISS. Bila cikgu nak buat video, cikgu gunakan konsep KISS. KISS tu apa dia? Keep it simple and short. Keep it simple and short. Maksudnya kita buat video ke apa ke, presentation ke, biarlah presentation kita tu simple dan short. Untuk video, kalau yang bagus sebenarnya antara 1 hingga 6 minit. Kalau cikgu buat video cikgu sampai 20 minit, tak ada siapa nak tengok cikgu sebenarnya. Cikgu je tengok dengan anak-anak cikgu. Tapi kalau kita buat video, kita buat, kalau saya suka video yang antara 2 hingga 4 minit. Bagi saya tu memang very nice video lah. Okay. Kalau lah cikgu buat video panjang-panjang tu sampai 20 minit, tak apa cikgu, jangan delete. Cikgu boleh pecah dia kepada 5 video pendek-pendek. Cikgu buat 20 minit, so cikgu pecah jadi 5 video. Potong-potong-potong, jadi cikgu dah dapat 4 video. Kan? Lagilah ramai orang nak tengok. Okay? Yang itu dah yang keempat. Tips yang keempat. Yang kelima adalah jangan lupa minta orang subscribe, like dan juga share. Ini biasa kan kalau kita tengok video, terutamanya video-video YouTuber daripada Indon kan. Tak habis-habis duk suruh subscribe, duk suruh like, duk suruh share. Okay, sebenarnya yang itu adalah untuk engagement. Engagement dia orang dengan penonton lah. Mereka tu dengan penonton. Jadi macam kita jugalah kan. Bila ada orang subscribe, maknanya automatik bila kita buat video baru je, orang yang subscribe kita tu akan dapat notification kata, oh, Cikgu Helmi ada buat video baru. So, dia pun macam, oh, okay, saya nak try tengok. Kan? Okay. Kemudian, bila cikgu dah buat video banyak-banyak juga, cikgu buatlah playlist. Playlist ni dia macam folder. Dia ada dekat kita punya YouTube channel tu juga. Bila kita buat playlist ni, kita boleh kumpul dia duduk sekali. Contohnya macam saya buat video sains saya banyak. Jadi, orang nak tengok, bila orang tengok satu video, orang tahu, best lah saya nak tengok video tingkatan 3 yang lain. Tapi tak tahu nak cari tang mana. So, bila kita buat playlist, kita kumpul semua. Mana yang video sains tingkatan 3, masuk dalam sains KSSM tingkatan 3. Jadi, bila dia buka tu, dia dah nampak semua video yang kita buat untuk tingkatan 3. Dan akhir sekali adalah kita, bila cikgu nak share video cikgu tu, janganlah duk post dengan link dia duk panjang-panjang tu. Orang tengok pun orang menyampah nak klik kan. So, cikgu boleh buka URL shortener, cikgu pergi macam contoh saya duk guna selalu Bitly itulah kan, yang cikgu nampak Bitly tu. Cikgu paste kat situ dulu link cikgu, lepas tu nanti dia akan keluar yang versi pendek punya. So yang pendek tu yang cikgu share, barulah dia lebih, orang kata apa, kita tengok pun tak semua perut kan. So kita akan lebih terdorong nak tekan klik tu. Okay. Dan satu lagi peringatan untuk cikgu-cikgu, sebab kita lah ni kita ada banyak kan story, WhatsApp story, IG story. Jadi kebanyakan guru ni kadang-kadang dia nak buat video tu vertical. Bila kita buat vertical ni, dia ataupun dalam bentuk potret kan, bentuk diri tu, nanti bila kita masuk dalam TV, dia jadi hitam-hitam separuh kiri kanan kan. Jadi tak nampak cantik. So bila cikgu buat video, pastikan cikgu pakai yang horizontal tu, dalam bentuk landscape. Masuk pilah tang mana pun, handset ke, TV ke, apa ke, semua dia akan penuh elok lah dalam satu skrin. Okay. Dan lepas cikgu dah buat tu, cikgu masukkanlah video-video cikgu tu dalam YouTube. Jangan malu cikgu, sebab kadang-kadang kita rasa video kita, saya buat aktiviti mudah aja, takkanlah orang nak tengok. Jangan cikgu. Kadang-kadang kita pun tak sangka pasal apa video kita buat simple tu lagi ramai orang tengok daripada video yang kita habis masa sampai 10 jam edit. Okay, so kita tak tahu. Lah ni kita bagi saja, okay, hampa nak tengok, hampa tak tengok pun tak ada masalah. Boleh jadi satu tempat untuk saya simpan video-video saya. Macam tu. Okay. Dan monetize, kalau cikgu tengok kat situ dia ada perkataan monetize. Monetize ni maksudnya cikgu boleh buat duit lah sebenarnya, bahasa mudah dia. Buat duit dengan YouTube. Ya, memang boleh buat duit dengan YouTube. Sebab tu saya kata tadi, cikgu pastikan cikgu jangan gunakan lagu-lagu yang ada hak cipta, gambar-gambar apa semua tu kan. So
kalau cikgu dah capai 1,000 orang subscribe cikgu punya channel dan ada 4,000 jumlah jam tontonan, so cikgu dah boleh buat duit. Dia akan pasang iklan kat situ, so siapa tekan iklan tu, cikgu akan dapat duit nanti. Okay, untuk motivasi lah untuk cikgu. Tapi macam saya sendiri pun saya buat tu, saya tak fikir pun nak buat duit ke apa. Saya cuma fikir macam mana saya boleh share saya punya amalan terbaik saya dalam bilik darjah dengan rakan-rakan, dan dalam masa yang sama saya boleh reflect balik lah supaya orang kata apa, kita boleh tambah baik lah kita punya pengajaran. So saya punya channel ni kalau cikgu tengok, kalau cikgu tengok sini 10.8 kan sebenarnya. Sebenarnya lah ni dah 11,000 lebih lah. Dan masa PKP ni dia punya peningkatan tontonan, peningkatan orang yang subscribe tu sangatlah tinggi. Dalam tempoh seminggu ni saya dah terima lebih kurang 1,000 orang subscribe. Memang lebih daripada 200-300 kali ganda lah sebenarnya cikgu peningkatan orang menonton tu nah. Okay. Dan kalau cikgu berminat dengan YouTube ataupun nak menghasilkan video ni, antara beberapa aplikasi yang cikgu boleh guna untuk urus YouTube lah. Contoh cikgu boleh install YT Studio, TubeBuddy, lepas tu Thumbnail Maker tu kan. Okay. Dan jangan lupa kalau cikgu, saya sangat syorkan cikgu-cikgu join komuniti Cikgu Tube ni. Sebab Cikgu Tube ni dia adalah inisiatif daripada guru kepada guru, dan dalam tu dia ada dalam Telegram, yang ini Telegram, dia akan ada ramai cikgu-cikgu yang cikgu boleh tanya mereka pasal video, mereka akan share. Mereka akan share video mereka buat. Jadi kita tengok tu kita boleh dapat idea, and then kita boleh support each other lah. Sebab bila kita buat video ni kita nak orang tengok kan. Jadi kita boleh masukkan video kita dalam tu. Mudah-mudahan ada orang yang dia rasa berkenan nak tengok video kita, so dia akan ambil daripada situ. Okay. Okay, so itu sajalah kot cikgu. Saya punya perkongsian tentang penghasilan video. Ada cikgu nak tanya dah apa-apa? Saya rasa dah habis dah saya punya penerangan tu. Saya buka sesi untuk cikgu bertanya soalan lah. Ada tak cikgu nak tanya? Puan Fariza? Boleh nampak muka saya ke ni? Semua senyap je ni? Dah lena ke apa ni? Nampak. Cuma tak tahu nak tanya lagi ni. Oh ya, okey. Kalau macam tu cikgu boleh try dulu yang Kind Master saya ajak tu cikgu. Cikgu install dan cikgu cuba download video tu daripada Puan Fariza. Kind Master tak dapat. Oh tak dapat nah? Saya rasa mungkin sebab cikgu duk guna, cikgu pakai handset ke? Ya, cuba untuk handset. Tak dapat. Mungkin wifi slow kot. Ya, mungkinlah kot. Okey. Tapi tak apalah, nanti nota dia tu saya akan bagi dengan Puan Fariza, cikgu boleh rujuk lah. Baik. Terima kasih. Terima kasih Puan. Ada siapa lagi dah yang nak bertanya? Cikgu-cikgu yang ada kat sini, kita ada berapa orang kat sini? Saya pun tak pasti berapa ramai yang tengok ni. Kita ada lebih kurang 28 orang yang ada dalam grup. Okey. Ada tak cikgu-cikgu nak tanya soalan ke apa? Puan Fariza pun dah pergi mana ni? Dah pergi masak dah wah. Cikgu Faridah ada nak tanya ke? Saya ada lagi ni Oh, ada. Tadi dia tengah JPN tengah call tadi Okey. Ada nak tanya apa-apa tak? Macam untuk kita ni, kita memang akan fokus kepada konten yang sangat simple sebab budak-budak kita adalah budak yang kita kata kena tengok video tu berulang-ulang kali lah kan. Jadi nampak yang paling sesuai tadi cikgu kata green tu kan. Yang tu yang paling sesuai lah untuk pemulihan. Sebab kita nak try buat yang basic sekali lah yang tu. Ya. Kalau macam pada saya kan sebenarnya untuk guru pemulihan khas ni saya rasa
kalau cikgu sediakan video pengajaran pun saya rasa tak rugi sebab video cikgu tu selain budak pemulihan boleh guna, saya tengok budak yang macam budak pro boleh guna, budak 1, 2, 3 tu boleh guna sebab dia konsep asas kan. Ya, ya. Jadi saya rasa memang akan ada ramai sebab daripada saya punya pemerhatian juga untuk PKP ni, kita fokus kat PKP ni, saya tengok video sekolah rendah sebenarnya lagi ramai orang tengok daripada video sekolah menengah. Maknanya ibu bapa ni cari video-video yang sesuai untuk dia nak tayang kat anak-anak di rumah. Okay. Okey cikgu, macam bila kita buat flip classroom, maksudnya kita akan gunakan video tu di rumah bapa yang akan tunjuk. Jadi untuk pengalaman cikgu lah, sekolah menengah mungkin senang kita nak buat follow up kan. Mungkin cikgu cadang dekat cikgu-cikgu pemulihan, macam mana nanti dia nak follow up dengan murid ataupun waris yang dia dah tengok video ni di rumah. Jadi bila dia mai ke sekolah dia dah ready dah dengan PDP yang cikgu nak buat. Okey, terima kasih Puan Fariza. Saya sebenarnya masa mula-mula saya buat Flip Classroom, saya cuba 2016 lebih kurang macam tu saya dah start dah. Saya nak menyelesaikan masalah saya. Macam saya kata tadi, masalah saya, budak saya dia tak mau membaca. Kita suruh dia baca eksperimen tu, dia tak baca. Jadi macam mana nak menyelesaikan masalah saya tu, saya buat video, saya suruh dia tengok di rumah. Dan memang saya nampak berjaya membantu saya lah. Okay. Dan kemudian 2018, saya terlibat dengan bahagian sekolah harian yang jaga PAK 21. Dan antara satu pendekatan yang mereka nak gunakan supaya menggalakkan guru-guru buat PAK 21 ni adalah melalui Flip Classroom. Dan saya jumpa terus dengan pegawai yang jaga untuk Flip Classroom tu. Dia kata sebenarnya di Malaysia, kita dah Flip Classroom di pra-sekolah sebenarnya. Ya. Kita dah mula di pra-sekolah. Dan saya tanya dia macam mana dia urus kan, sebab yalah macam saya kata saya tahu saya budak saya sekolah menengah. Saya kata pra-sekolah macam mana? Dia kata mereka memang minta cikgu buat grup dengan ibu bapa dan minta bantuan ibu bapa sebab mereka nak ibu bapa pun sebahagian, maknanya kita yalah kalau saya rasa budak pemulihan khas pun kan kalau tak ada bantuan mak ayah tu kena sekali lah kan orang kata kan. Jadi kita boleh orang kata apa gunakan mak ayah tu juga sebagai satu kita punya kelebihan lah untuk kita minta mereka jaga budak-budak tu punya pembelajaran kat rumah kan. Ya. So saya rasa boleh, tak ada masalah lah. Maknanya memang kalau cikgu nak try dengan budak-budak pemulihan khas pun saya kata apatah lagi yang pra-sekolah pun boleh kan, apatah lagi yang pemulihan khas kan. Saya rasa okey kot insyaAllah. Okey. Yang penting saya rasa bila kita buat video tu, secara tak langsung dia akan bantu mak ayah ni untuk ajak anak-anak dia juga. Itu dia punya tu lah. Okey, cikgu Leng ada nak tanya tak? Tanyalah. Assalamualaikum cikgu. Tanya. Saya dah install dah KineMaster tu. Guna laptop. Okay. Tapi dia naik dekat handphone lah. Ya, dia dekat phone, kat telefon ni kau. Oh, dia memang untuk phone lah. Ya. Saya cari dalam laptop tadi tak jumpa, tengok dalam phone ada. Dia dalam phone. Memang saya ajak semua yang pakai telefon cikgu sebab macam saya kata tadilah, kita bukannya ada masa kita nak tangkap gambar pakai kamera, lepas tu nak bubuh dalam komputer nak edit pula kan. Okey, faham. Ya. Cikgu Dayang ni orang Sarawak ke? Ya, saya orang Sarawak, orang Oya. Oh, ya. Saya mengajar di Sibu dulu. Saya orang Melaka cikgu. Pandai kelakar Melayu si? Ya? Pandai kelakar Melayu si? Melayu Sarawak saya tak berapa pandai cikgu sebab saya memang Lanau. Ya, Sagadanmo. Oh ya, bukan Mo. Okey, ada soalan lagi tak cikgu yang nak tanya? Jumpa orang kampung pula eh.
Intan nak tanya apa Intan? Intan nak tanya pasal KineMaster tu. Intan dah install. Tapi boleh tak cikgu ulang balik macam mana nak apa yang dekat lepas background tu? Tengok macam mana nak bentuk video tu cikgu? Boleh cikgu. Saya tunjuk balik nak. Okey. Okey, cikgu tengok kita buat slow-slow lah. Mungkin saya rasa dah ada beberapa orang guru yang dah yang dah siap install kan. Okey, so kita mula balik lah nak. Cikgu download dah lagi yang video budak anak murid saya tu yang hijau-hijau tu. Dah download dah. Okay, so yang pertama sekali cikgu buka dulu aplikasi KineMaster. Okay. Lepas tu cikgu nampak kan kat butang kat tengah dia tu kan yang dia tulis butang plus tu. So cikgu tekan situ. Nanti dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar ratio. Cikgu nampak tak saya punya slide ni? Cikgu boleh nampak slide saya tak? Puan Fariza boleh nampak saya punya slide? Nampak. Okey, nampak. Oh, okey. Sorry saya tak tahu. Sebab saya tak tahu macam mana cikgu duk nampak lah ni. Okey, so pilih 16:9. Lepas tu cikgu tekan media. Okey, ada butang media kan situ kan? Okey, tekan butang media. Lepas tu cikgu tekan background. Pilih background. So bila kita pilih background, pilihlah ada banyak tu, cikgu pilih yang mana yang cikgu berkenan. Kalau saya ambil yang atas gunung tu lah. Okey, saya ambil atas gunung. Okey. Lepas tu, lepas dah ambil tu, cikgu nampak tak? Cikgu tekan layer. Kalau guru yang mungkin dia tak ada nak install KineMaster ni, dia boleh tulis boleh tulis buat nota lah sikit kan, layer. Lepas tu bila cikgu tekan layer, dia akan keluar banyak sub menu tu. So cikgu ambil media. Okey, tekan layer, lepas tu tekan media. Okey, lepas tu bila tekan media, cikgu pilih lah yang video cikgu download tadi tu. Yang saya minta Puan Fariza masukkan dalam grup. So download daripada situ. Okey. Dah sampai sini dah. Dah jadi macam ni dah cikgu. Siapa yang nak try buat? Intan try buat Intan. Okey. Okey. Dah sampai sini dah. Okey, lepas tu cikgu nampak dah sebelah kanan tu dia ada in animation, overall. So cikgu scroll dia pergi ke bawah. Sebab yang kita nak guna tu duduk di bawah. Nama dia chroma key. Cikgu cari kat situ. Chroma key. Okey, dapat? Okey. Okey, cikgu tekan butang tu, nanti dia keluar macam ni. Dia keluar ada enable kat situ. Okey, so cikgu tekan butang enable. Tekan saja, automatik dia akan hijau-hijau tu hilang terus. Hijau-hijau tu hilang terus. Tapi muka budak-budak tu tak clear kan. Dia jadi macam blur-blur, macam blend dengan background belakang tu. So, cikgu nampak setting kat situ, 28, 50 apa semua tu. Okey. Cikgu adjust kat situ. Macam saya letak 40 dengan 50, nampak clear lah. Nampak budak punya tepi-tepi tu dia potong elok lah orang kata kan. Okey. Lepas tu, habislah sebenarnya sampai sini pun dah settle dah cikgu sebenarnya. Dah siap dah. Cuma saya nak bagi gambar budak tu sesuai kan dengan kita punya frame tu. So, cikgu tekan dia sekali, bawa sikit dia punya tu pergi ke sampai dia keluar garis-garis putih tu. Okey. Kemudian cikgu resize. Resize tu cikgu guna dua jari tu cikgu tolak keluar jadi nampak besar lah kan. Cikgu nak kecilkan pun boleh. Yang ini saya nak besarkan, so saya gunakan dua jari tu letak atas skrin. Lepas tu saya tolak tu jadi sama besar. Kita letak elok-elok duduk kat mana. Okey. Lepas tu siap. Okay. Nanti kita lain masa kami akan cuba sendiri dulu. Lepas tu saya akan minta cikgu-cikgu ni lah masukkan dalam grup, kita buat kritik sikit lah nanti macam mana.
Ya. Minta cikgu-cikgu buat kan, try. Saya rasa tak susah cikgu, senang je. InsyaAllah boleh buat. Betul? 5 minit dia kan, 2 hingga 4 minit saja. Jadi kita cuba dulu, kalau tak cuba tak tahu kita boleh ke tak kan. Ya. Betul. Ada soalan lagi tak? Intan, ada lagi Intan? Okey. Okey, terima kasih. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Intan. Okey. Boleh tak saya nak kalau mana-mana guru yang tengah lah ni ada apa? Yang tengah ada orang kata apa, kalau macam cikgu perempuan ni kadang-kadang dia duduk kat rumah dia tak pakai tudung apa semua kan, tapi yang boleh buka kamera dia lah. Kita buka dulu start, kita nak tangkap gambar kan, kita screenshot senang lagi kita nak hantar ke apa kan. Buat dokumentasi. Ini untuk dokumentasi lah Cikgu Helmi lah. Okey. Sebab kalau tidak nampak muka saya saja. Alright, buka semua buka. Siapa yang ada tu boleh buka, jadi kita boleh tangkap gambar dulu ke, screenshot dulu ke kan. Cikgu nak bagi muka cikgu mai ke, sebab dia untuk kita pakai Teams ni dia hanya 4 orang saja. Jadi kita yang mana yang nak mai ke depan ni, nak ada gambar dia tu, cikgu cakap. Bila cikgu cakap tu automatik dia mai ke depan. Okey. Okey, boleh. Siapa yang okey lah, janganlah kata yang tengah duk pakai tudung elok lah kan kalau cikgu perempuan tu kan. Okey. Ada tak? Seorang lagi kalau nak masuk. Cikgu Intan ni ada ni dah. Tak boleh, ramai ni anak. Tak apa. Bagi orang. Sepok pun kalok sepok. Bagi cikgu lain mana? Ada tak? Ada seorang lagi tak? Kesihatan nampak bekerja dari rumah. Ya. Gonok ni ilmu baru. Ya, insyaAllah. Cikgu Helmi nak tanya. Macam mana kita nak cari gambar video tu? Ya. Video daripada sini. Daripada sini. Ya. Nak cari video yang apa nama yang cikgu hantar tadi, yang background hijau tu. Cikgu save dekat mana tadi? Cikgu dah save. Cikgu Puan Fariza bagi dekat Telegram kan, bagi dekat WhatsApp? Telegram. Okey, kalau Telegram cikgu pergi cari folder Telegram. Save dulu. Save dulu. Ya. Save dulu. Okay. Save to gallery. Save to gallery nanti. Nanti dia keluar lah no. Ya. Nanti dia Hadir. Okay, saya try. Hadir dah siap dah yang English tu. Ya. Cikgu Intan, tutup mikrofon Cikgu Intan, dengar satu rumah tu. Sorry. Tutup mic. Okey dah. Cikgu dah. Okey dah. Nampak tak? Ya. Macam mana kita nak drag dia? Dia bubuh ni dulu cikgu, background dulu. Cikgu kena bubuh background tu dulu. Oh dah background dah. Sini. Background dia mana? Saya tak nampak. Ya. Bawah ni. Oh, okey. Ada background Ada. Okey. So, mula-mula kita bubuh background, lepas tu baru kita buat layer tu kan? Kita buat layer, baru kita bubuh yang green screen tu kan? Okey, saya cuba balik. Cikgu buat daripada mula dulu cikgu. Cikgu try mula-mula masukkan media, ambilkan media. Okey. Ambil media, buh background. Okey. Ambil media, buh background. Lepas tu ambil baru ambil layer. Ya, ambil layer. Silap saya ambil background juga. Patut tak dapat. Okey, ambil layer. Lepas tu bila kita tekan layer tu kan dia keluar ada macam sebelah dia ada keluar banyak lagi kan tepi-tepi dia tu kan. Okey. Tekan media. Okey dah. Okey, ambil gambar green screen tu tadi. Video dah, tadi. lepas tu ambil chrome key kan? Chroma key ya, chroma key. Okey, dah dapat dah. Jadi Jadi. Okey, tunjuk sikit Cikgu Azwani. Tunjuk sikit yang jadi tu.
Yes. Tanya, Okey, lepas cikgu, tu, cikgu, lepas kita buat satu gambar tu, kita nak combine dengan gambar-gambar lain macam mana? Letak saja. Masuk je lagi. Oh. Okey. Senang saja. Masuk je lagi. Nanti cikgu bubuh pula kat situ. Alright. Okey, Puan Fariza, macam mana Puan Fariza? Ada lagi tak yang mungkin nak bertanya lagi ke apa ke? Nak besarkan dia pula, lupa dah tadi. Nak besarkan tu, cikgu tekan macam kita duk zoom tu lah. Macam kita duk zoom tengok gambar tu. Tekan dekat gambar ke? Dekat gambar dia? Ya, tekan dulu di bawah tu dekat video dia tu, video hijau tu kat bawah. Okey. Okey, dapat dah. Ya. Okey. Ya, cikgu nak letak dia tang mana pun boleh. Oh. Sakinah tunjuk kat Sakinah dah siap dah. Ada yang dah siap ke? Cikgu Sakinah, buka kamera tunjuk. Tak dengar Cikgu abang. Sakinah kena bercakap baru dia keluar lagi cikgu. Cuba tunjuk kak hasil kak. Ada tak dia? Tak dengar ke? Sebab dia dah tunjuk dia siap dalam Telegram, dia dah siap. Tak apa. Oh, dalam Telegram Cikgu Sakinah dah masukkan dalam Telegram? Dalam Telegram dia dah tunjuk yang dia punya siap lah. Okey. Satu lagi tips dia bila cikgu buat video, kalau cikgu rakam, kadang-kadang kan kita dengar bunyi kat belakang yang kita tak mahu kan. Kita boleh buat voice over. Kita mute kan dulu video tu, lepas tu nanti kita buat voice over. Kita buat je suara bercakap kat belakang tu kan. Itu saya punya style lah. Okey. Ada lagi ke cikgu-cikgu nak tunjukkan hasil dia? Tak ada kot. Tak ada okey. Saya nak tanya sikit boleh tak cikgu tentang kita punya kualiti kita buat web conference hari ni maknanya okey tak cikgu gunakan Microsoft Teams ni? Okey. Clear. Very clear okey lah. Saya pun sesuai. Saya pun rasa macam lebih bagus lah. Okay, kita thumbs up sikit cikgu. Kita nak sorry. Ada lagi 2-3 orang yang cuba masuk. Dia tak boleh last, tak boleh dia give up. Tak apalah, nanti saya akan forward semua bahan lah. Okey, boleh. Saya rasa nanti pun saya akan bagi juga. Macam mana? Siapa boleh screenshot Puan Fariza dapat screenshot tak? Sekejap. Saya nak tengok gambar. Okey, saya buat. Oh, hai. Okey. Bukti dokumentasi. Bukti dokumentasi, tak apa. Dapat? Sekejap. Cikgu Helmi, ni dia auto save nanti video? Video dah. Kita yang kena save. Nanti cikgu nampak dah sebelah kiri dia tu. Kalau cikgu tengok, dia ada macam butang 3 biji tu kan. Cikgu nampak dah butang share tu. Okey. Butang 3 biji yang sambung tu kan. Cikgu tekan situ. Lepas tu dia ada perkataan export. Cikgu tekan export. Nanti dia masuk lah. Dia masuk tang mana ni Dia akan duduk dekat folder video. Oh, okey. Okey. So, saya rasa okeylah kot Puan Fariza lah. Ya, okey. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Saya terima kasih banyak. Okey, Cikgu Helmi bagi maklumat Cikgu Helmi dekat WhatsApp saya nak untuk sijil kita.
digital saja. Oh ya. Boleh. InsyaAllah boleh. Saya akan buat ini sebagai ni banking formal kita lah. So dapat mata kredit untuk semua yang masuk hari ni semua akan dapat lah. Ya. Terima kasih Ya. luangkan masa ni. Jadi perancangan awal kita nak buat face to face kira dah selesai hari ni ya? Di Dewan Permata kira dah selesai lah hari ni. Kira jadi jugalah. Okey, tahniah untuk semua yang dapat join hari ni. Kita belajar banyak ni. Kira saya pun belajar juga. Dan terima kasih. Terima kasih Cikgu Terima kasih. Halimi. Nanti kita cuba buat dan pegawai-pegawai yang join dalam grup ni pun senyap je. Saya ucap terima kasih ya. Kak Niza, Cikgu. Terima kasih Puan Farida. Kak Farida adalah cikgu. Okay. Thank you so much. Very meaningful. Okay, Kak. Cakap sikit. Thank you. Ni Cikgu Helmi ni pegawai kita. Pegawai sektor Oh, okay. Terima kasih Puan. Bagus cikgu. Sangat-sangat very interesting. Cuma satu saya kalau boleh tengok berdapat hasilkan macam bila cikgu-cikgu guru pemulihan ni dah dapat hasilkan video tu, saya memang anxious lah nak tengok macam mana mereka conduct flip classroom pula. Macam tu. Ya. Sekolah. Betul. Itu lebih orang kata apa, lebih bermakna lah kan. Sebab ada amalan tu kan. Ya. Terima kasih cikgu. Boleh. InsyaAllah. Terima kasih banyak lah. Saya pun nak ucapkan terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih jugalah dekat Puan Fariza yang deal lah kira sampai jadilah daripada sebelum musim PKP sampai masuk PKP jadi juga. Dan saya rasa yang saya seronok tu maknanya cikgu-cikgu dapat dua benda kan. Satu lagi dia dapat macam mana pengalaman join benda-benda conference ni kan. Jadi macam saya rasa macam menarik lah. Saya pun seronok. Terima kasih banyak lah. Okay. Nanti kita jumpa di masa banking lah. Kalau kita ada masa lagi, saya cuba nak bagi cikgu-cikgu sendiri dengan Cikgu Helmi. Ya. Okay. Kita buat hands on terus. Kita suruh cikgu try buat masa tu kan. Okay, right. Okay, terima kasih. Ya. Dah boleh live Okay, boleh live dah. Okay. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Nak live macam mana ni? Tutup je.